Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kelas. Okey. So, untuk hari ini kita nak sambung ya. Tajuk tajuk kita yang berkaitan uh, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Ya. So, hari ini cikgu nak fokus kepada apa? Kepada kuasa 2. Dan hari ini cikgu nak fokuskan, dalam tajuk ni kamu boleh tengok buku teks nanti kan, dekat muka surat akhir. So, apa yang kamu perlu belajar dalam tajuk ni? So cikgu dah bahagikan. Hari ini cikgu nak fokus kepada uh, keutamaan dalam tajuk ni dan kita guna kalkulator. So pastikan kamu ada buku tulis untuk jot dan nota cikgu ya. Okey, cikgu harap kamu ada buku tulis ya. Kamu ada pen, pensel dan juga kalkulator. Kalkulator tu penting. Boleh? Okey, so sekarang kita nak fokus kepada kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3. Okey. Okey kelas. So, dalam kelas ni, dalam hari ini, slide ni, video cikgu kali ni. Okey, sukses kriteria dia, cikgu harap kamu dapat, saya dapat. Okey, buktikan kepada diri kamu sendiri dengan apa? Dengan mampu menyatakan dengan mulut kamu, boleh buat latihan tentang apa cikgu? Okey, saya dapat menerangkan maksud kuasa 2, kuasa 2 sempurna, kuasa 3 dan kuasa 3 sempurna. Okey. Menerangkan maksud je. Maksud apa cikgu benda ni? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Kuasa 2. Apa itu kuasa 2 sempurna? Oh, kuasa 3 tu macam mana? Kuasa 3 sempurna tu benda apa? Ni kamu boleh terangkan maksud. Okey, yang kedua, menentukan kuasa 2 dan punca kuasa 2 dengan menggunakan kalkulator. Ni cikgu nak ajar cara tekan kalkulator. Kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3 juga ya. Kuasa 3 dan punca kuasa 3 juga. Okey. Kenapa cikgu nak ajar sampai guna kalkulator? Okey, maksudnya nanti cikgu nak ajar juga melibatkan tambah tolak darab bahagi yang melibatkan kuasa 2 dan punca kuasa 2 dan punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa bagi mereka itulah. Ya. Okey. Yang ketiga, menyelesaikan masalah melibatkan. Menyelesaikan masalah ni macam mana? Maksudnya kita akan tengok masalah, penyelesaian masalah melibatkan situasi, real life situation. Kalau jadi macam ni yang solution dia perlu pada kuasa 2, kuasa 3 ni. Boleh? So berapa benda sahaja kita nak belajar ni? 3 benda je cikgu. Okey. So AC yang pertama menerangkan maksud kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Okey, so mari kita lihat dulu kuasa 2 dan kuasa 2 sempurna. Ya? Okey, nampak cikgu AC pertama ni? Okey, jom kita kaji AC pertama dulu ya. Okey. So sekarang, cuba tengok yang ni. Okey, ini satu square, ya. Ini adalah segi 4 sama. Apa maksud segi 4 sama kelas? Jom kita review balik. Oh cikgu, kalau segi 4 sama kan, dia punya apa ya? Ni sisi ni sama cikgu, sini kalau 7. Kenapa cikgu tulis 7? Cikgu fikir logik je. Ni kotak ada 7 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kalau sini 7, sini 7 cikgu. Sini pun 7, sini pun 7. Okey, jika sisi semua sama, nama dia segi 4 sama. Segi 4 sama ni dalam bahasa Inggeris dia apa? Dalam bahasa Inggeris square cikgu. Okey. So sekarang, sebelum ni kamu belajar, kalau cikgu dah tahu sisi square, apa lagi cikgu boleh cari? Kita boleh cari perimeter dan kita boleh cari luas, betul? Okey, sekarang kita fokus kepada luas. 7 darab 7 akan dapat apa kelas? Luas dia cikgu. Maksudnya bila 7 darab 7 akan dapat dalam ni lah. Apa dalam ni? 7 darab 7 berapa 49 lah cikgu. Okey. So, kuasa 2 adalah cara nak menulis 7 darab 7 ni. Ditulis macam mana? Ditulis macam ni. 7 kuasa 2.
Sebab 7 darab 7, 7 tu 2 kali didarab. Jadi 7 kuasa 2. Jadi 7 kuasa 2 tu apa cikgu? 7 darab 7 lah. 7 darab 7 tu berapa? 49. 49 ni apa? Luas square. Boleh? Jadi sebab tu kenapa 7 kuasa 2 ini namanya adalah 7 square. Sebab dia related tu hasil 7 kuasa 2 ni akan dapat luas square. Sebab tu bahasa Inggeris dipanggil square. Boleh? Okey, ini basic idea dulu. Cikgu nak terangkan basic idea of square. Jadi cikgu apa square ni? Okey. Square ini contoh 7 kuasa 2. Cikgu tulis macam tadi. 7 kuasa 2 ni maksudnya apabila nombor 7 ni cikgu panggil tapak ataupun base. Base tu maksudnya apa? Base ni nombor yang bawah ni. Nombor yang besar ni, atas ni cikgu panggil power ataupun index lah. Nama lain dia index kan. Power ke index ke benda yang sama. Power ni 2 kali. Maksudnya apa? 7 itu kita darab sebanyak berapa kali? 2 kali. Small liter tu ni, liter tu ni yang kecil ni bermaksud boleh tak tolong darab nombor base ni 2 kali. Apa base dia? 7. Maksudnya 7 darab 7. Kalau cikgu tulis 8 kuasa 2, boleh tak tolong base ni darab 2 kali. Apa dia? 8 darab 8. So 8 kuasa 2 jawapan dia apa? 6. 8 berapa kelas? 64 kan? Betul kan? 7 7 49. 8856 lah cikgu. Ya Allah, lama tak mengira kan? 7 tu 88 56. Betul kah? Marilah cek. Okey cikgu, 8 darab 8. 8. Okey cikgu share kalkulator cikgu. 8 darab 8. 64. Itu 8756. Ya Allah. 64. Okey. Tadi cuba tengok kalkulator cikgu ni. Nampak tak kalkulator cikgu? Oh tak nampak cikgu tak share screen. Okey okey. Tak apa nanti cikgu share screen Okey. Okey kelas. Cikgu cancel dulu kalkulator cikgu. 8864. Okey. Apa tadi cikgu nak cakap? Okey, maksudnya base ini kita kuasakan 2 kali, maksud darab 2 kali. Jadi apa maksud kuasa 2? Kuasa 2 adalah nombor itu didarab sebanyak 2 kali. Ni, nombor itu, base itu didarab sebanyak berapa kali? 2 kali. Boleh? Cikgu ulang. Okey, apa itu kuasa 2? Kuasa 2, contoh kosong kuasa 2. Ni nama baca dia 1, 2. Ini kita baca macam mana? 1 kuasa 2. Kita baca macam tu. Ni nama dia power ataupun kuasa. Ya? Kalau ni 2 kuasa 2, 3 kuasa 2, 4 kuasa 2, 5 kuasa 2. So kuasa 2 ini maksudnya apa? Maksudnya nombor itu didarab berapa kali kelas? Didarab 2 kali. Kenapa 2 kali? Sebab atas ni nombor 2. Kalau atas ni nombor 3, darab 3 kali, 4 kali. Okey macam tu. Boleh? Okey. So 2 kuasa 2, 2 darab 2, 4. 3 kuasa 2 dapat apa? Maksudnya 3 darab 3, 9. 4 kuasa 2, 4 darab 4, 16. 5 kuasa 2, 25. 6 darab 6, 36. Ya? Okey. Ini 0, 1, 2, 3 ni kita panggil sebagai apa kelas? Ingat lagi tak? Kita panggil sebagai integer. Nombor bulat kan? 0, 1, 2, 3 ni. Bila kita kuasa 2 kan nombor bulat ini, kita akan dapat apa? 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36. Betul? Okey. Hasil kuasa 2 ini, inilah kita panggil sebagai kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna. Perfect square. Dalam bahasa Inggeris dia. Perfect. Sempurna kan? Perfect square. Cikgu, kenapa panggil perfect square? Okey. Apa integer yang kamu tahu dalam dunia ni? Oh, cikgu start dengan 0 lagi. Start dengan 1 lagi. Start dengan 2 kan? Okey, cikgu lukis. Ni. Integer yang pertama 1, 1. Integer yang kedua 2 lah. Ni sisi dia 2, ni sisi dia 2. Ni berapa 3? Ni sisi 3, ni sisi 3. Ni 1, 2, 3, 4. Ni sisi 4, ni sisi 4. Betul?
Ni semua cikgu follow integer yang wujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, jom kita tengok dia punya apa sifat square dia. Apa sifat segi empat sama dia. Apa sifat luas dia. Okey. So 2 darab 2 dapat apa kelas? 2 kuasa 2. So kalau luas maksudnya 2 darab 2. So cikgu boleh buat 2 power of 2. Betul? 2 kuasa 2 dapat apa? 4. Ini 3 darab 3 cikgu boleh tulis sebagai hasil luas dia adalah 3 kuasa 2. Which is berapa? 3 darab 3 ialah 9. 4 darab 4, 16. Betul? Boleh tulis juga sebagai apa? 4 kuasa 2, 2. Ini luas dia. Okey, jadi kamu perasan tak? Luas-luas ini, apa luas dia? 1.1 kan? 1, 4, 9, 16 ni adalah luas square. Betul? Yang mana dia punya sisi adalah nombor bulat. Perfect lah. Contoh cikgu ada nombor 5 dekat sini. Cikgu buat square yang dia punya sisi 5. So, berapa dia punya ni? Sisi. Dapat tak integer? Kelas, dapat tak integer? Ni, cikgu wujudkan tiba-tiba kat sini ada 5. Kat sini, cikgu buat 5. Boleh tak kat sini sebab untuk 4, 2 sisi. Untuk 4, sisinya 2. Untuk 9, sisinya 3. Jadi untuk 5, mesti 2 point something kan? Maksudnya yang something ni susah nak lukis. Dia jadi nombor perpuluhan, tak jadi pun integer sisi dia. Jadi 5 ni tak boleh dilukis sebagai square yang perfect. So bukan perfect square lah. Bukan kuasa 2 sempurna lah. Faham? Bila nak kata dia kuasa 2 sempurna? Bila luas dia tu kita boleh cari sisinya nombor bulat. Contoh kalau nombor 16 dapat 4, 9 dapat 3, 4 dapat 2. Kalau kat sini cikgu buat sini 25. Apa sisi dia kelas? 5 lah cikgu sebab 5 darab 5, 25. So 1, 4, 9, 16 adalah perfect square, kuasa 2 sempurna, 25. Seterusnya lepas 25 apa? 36 lah. Ini nombor perfect square seterusnya. Kamu tahu kalau kamu pergi kedai, kamu beli kain 36, luasnya 36 meter square. Kamu tahu kamu boleh dapat, dia adalah perfect square. So kamu boleh dapat segi 4 sama tanpa baki. Kalau kamu beli 37 luas dia. Dia punya nanti ni tak jadi nombor bulat. Sebab kita nak nombor bulat ni, sisi dia nombor bulat 66. Boleh? So jadi macam mana kita nak tahu apa perfect square yang ada? Jadi kamu sebenarnya kuasakan sahaja semua integer yang wujud. Apa integer yang wujud cikgu? Integer kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Betul? Lagi? Cikgu sama je lah. 7, 8, 9 dan semua nombor yang wujud dalam dunia ni lah. Dan seterusnya. Jadi lepas 1, 4, 9, 6, 25, 36 kan? Lepas nombor 36, apa nombor perfect square seterusnya? 7 darab 7 lah cikgu, dapat 49. Dan seterusnya. Boleh? Jadi kuasa perfect square ni apa? Perfect square ni ini adalah hasil kuasa 2 integer. Hasil kuasa 2 bagi integer. Hasil kuasa 2 bagi integer. Ni integer 0, 1, 2, 3, 4, 5 ni bila cikgu kuasa 2, hasil jawapan dia inilah nombor-nombor yang dipanggil sebagai perfect square. Square yang boleh dibuat dengan perfectnya. Iaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 dan seterusnya. Boleh? Okey. Apa kamu tahu ciri-ciri? Ini maksud dia hasil kuasa 2 bagi integer. Itu maksudnya nombor-nombor perfect square. Okey. Sekarang kamu tahu kenapa 9 adalah perfect square? Kamu cakap sebab sisi dia 3 cikgu. Kenapa 5 bukan perfect square? Sebab kamu kata dia punya sisi bukan nombor bulat cikgu. Tak ada pun nanti dapat 2 point something sebab dia antara 2 dan 3 kan. Jadi apa lagi satu ciri-ciri dia kalau dia perfect square? Dia punya sisi, dia punya sisi ni, dia punya hasil square root dia adalah nombor bulat. Bukan nombor bulat. Kalau untuk perfect square, dia nombor bulat lah.
Okey. Boleh tak ni kelas? Cikgu, apa square root tu? Okey. Sekarang cikgu bagi tahu dulu apa itu square. Betul? Cikgu nak sambung terus dengan square root. Okey, hasil kuasa 2 bagi integer. Itu perfect square. Okey. Boleh tak ni? Tak apa, cikgu fokus ni dulu ya. Okey. Okey kelas. Square, cikgu sambung terus square. Kalau cikgu cakap square, maksudnya apa square? Contoh ni square cikgu. 2 darab 2 adalah square. 3 kuasa 2. Ini square juga. Okey, sekarang ini dapat 4, ini dapat 9. Square root adalah ini pergi sini. Betul? Ini jawapan dia kan? Ini pergi sini. Sekarang, cikgu nak tahu apa jadi kalau cikgu nak patah balik. Arrow ni cikgu nak patah balik. Daripada sini, cikgu nak tahu apa ini. Apa sisi dia. Jadi, kalau ke sini, cikgu kuasa 2. Betul? Kat sini, operasi dia adalah kuasa 2. Jadi, kalau kat sini, punca kuasa 2. Cikgu, apa maksud punca kuasa 2? Kenapa bagi nama punca? Kamu rasa kenapa? Kalau sini adalah ini operasi macam operasi tambah, tolak, darab, bahagi kan. Ini operasi dia kuasakan 2, darabkan 2 kali. Jadi punca kuasa 2. So seolah-olah kalau dalam geometrinya kita ada cikgu tahu ini area dia 9. So cikgu nak tahu apa sisi dia kat sini? Apa dekat sini tak tahulah. Boleh tak tolong cari? Maksudnya kamu nak tahu sisi. Maksudnya daripada 9 nak tahu apa punca yang menyebabkan dia jadi 9. Cikgu 3 lah cikgu sebab 3 bila kuasa 2, 3 darab 3 dapat 9. 3 darab 3 dapat 9. Okey. So sekarang kita namakan bila nak terbalikkan di sini namanya adalah apa kelas? Namanya adalah punca kuasa 2. Kalau ni simbol dia kuasa 2. Base kat sini kuasa 2. Yang ni adalah bentuk dia macam tu. Bentuk dia apa? Bentuk dia macam bahagi tu sikit. Ni nama dia punca kuasa. So cara nak tulis dia so kita nak tahu 9 apa X dia. Maksudnya kita tahu nak cari punca kuasa 9 berapa. So berapa punca kuasa 9? Apa darab apa dapat 9? So dapat 3. Boleh? Kuasa ada ke depan. Punca kuasa ni nak tahu apa darab apa 9 ni. Apa punca yang menyebabkan, apa punca yang darab 2 kali dapat 9 ni. Tu maksudnya square root. Nak patah balik. Nak tahu siapa yang menyebabkan dia jadi 9 bila darab 2 kali. Boleh kelas? Okey. Katakanlah area dekat sini 25. Kamu nak cari apa kat sini? Kamu tahu kamu kena punca kuasa 25. So jawapan dia adalah 5. Ini punca dia. Ini sisi yang menyebabkan dia jadi 25. Okey, boleh kelas? Okey, tak apa. Cikgu akan pergi balik kepada situ. Sekarang untuk kuasa 2 dengan kuasa 2 sempurna, okey? Kenapa cikgu nak terang ni terus? Okey, kenapa cikgu nak terang punca kuasa terus? Dekat sini, okey, kalau punca kuasa 25 dapat 5 kan? 5, 9 kamu dapat nombor bulat. Kalau cikgu tekan punca kuasa 10 dapat berapa? Cuba kamu tekan calculator. Nanti kamu dapat point something. Cuba tekan calculator. Punca kuasa nanti cikgu akan ajar ya. Bahagian AC2 nanti. Okey, kita akan dapat 3.167. Sekarang dapat tak integer? Tak cikgu, yang ni pecahan perpuluhan. Kalau tak dapat integer, maksudnya bukan 10 ni bukan kuasa 2 sempurna. So satu lagi ciri nak tahu dia kuasa 2 sempurna ke tak. Bila kita punca kuasa nombor yang kita nak test tu, hasil dia, jawapan dia mesti integer balik.
Mesti integer. Ni. Sebab apa? Sebab integer kuasa 2 dapat dia. So kalau square rootkan dia balik, mesti integer lah. Contoh, soalan tanya 100 kuasa 2 sempurna tak? Tekan calculator, square root dia dapat 10. Dia ni kuasa 2 sempurna lah. Sebab dapat integer. Kalau tekan square root 10, dapat pula 3 point something. Dapat perpuluhan. Jadi ini bukan kuasa 2 sempurna. Sebab apa? Sebab jawapan dia bukan integer. Faham kelas? Okey, boleh? So, settle ya apa maksud kuasa 2? Kuasa 2 apa maksud di kelas? Nombor itu kuasa 2 bermaksud nombor itu didarab berapa kali? Didarab 2 kali. Contoh 3 kuasa 2 maksudnya 3 darab 3. Maksudnya berapa kali kita darab ni? 2 kali kita darab. Ni maksud ni. Ni didarab. Base ni didarab berapa kali? Boleh? Okey, jom. Kita tengok seterusnya. Kuasa 3. Okey, untuk kuasa 3 kan. Sekarang kita nak tahu apa itu kuasa 3. Apa itu kuasa 3? Okey, bila sebut kuasa bermaksud apa kelas? Bila maksud kuasa maksudnya dekat atas ni kuasa 3. Dia mesti kecil, liter 3. Si kecil 3. Contoh 1 kuasa 3. 2 kuasa 3. Apa maksud 1 kuasa 3? Kamu tahu tadi. Cikgu kalau atas ni maksudnya didarab. Didarab berapa kali ni? 3 kali lah. 1 darab 1 darab 1. Kalau 2, 2 darab 2 darab 2. Boleh? Bermaksud, kuasa 3 bermaksud 3 kali. Base ni kita darab 3 kali. Ini maksud 2 kuasa 3. Base. 2 ni base. Base ni didarab. Didarab berapa kali kelas? 3 kali. So kita tahu 2 kuasa 3 apa jawapan dia? 2 darab 2, 4. 4 kali 2 lah 8. Dia mesti binary. Maksud binary ni apa? Mula-mula darab 2 nombor. Hasil jawapan darab yang satu lagi. 2 darab 2, 4 cikgu. 4. 4 baru darab 2. Dapatlah 8. Boleh? So, cuba tengok yang ni. Nampak yang ni? Cikgu besarkan sikit. Okey. Jadi, kalau 1 kuasa 3, 1 darab 1 darab 1. 2 kuasa 3, 2 darab 2 darab 2. 3 kuasa 3, 3 darab 3 darab 3. Apa jawapan dia? 3 darab 3, 9 cikgu. 9 darab 3, 27. Okey. 4 kuasa 3. 4 darab 4, 16. 16 darab 4, 64. 5 kuasa 3, 5 darab 5 darab 5, 125. 6 darab 3, 6 darab 6 darab 6, 21, 6. Okey. Okey. So maksudnya, kamu boleh konklusi apa itu kuasa 3? Kuasa 3 adalah nombor itu didarab berapa kali kelas kalau kuasa 3? 3 kali. Maksud kuasa adalah nombor itu didarab. 3 tu 3 kalilah. So maksudnya kalau kamu buat didaksi, kalau kuasa 2, nombor itu didarab 2 kali. Kuasa 3, nombor itu didarab 3 kali. Kalau cikgu buat 5 kuasa 4, maksudnya apa? Nombor itu, ya betul. Nombor itu didarab berapa kali? 4 kali. Itu maksud power kat sini. So maksudnya 5 kuasa 4 sama dengan 5 darab 5 darab 5 darab 5. Apa jawapan dia? Bolehlah tekan calculator. Boleh kan? Kalau 5 kuasa 6, 5 darab 6 kali cikgu. 5 kuasa 100, 5 darab 100 kali. Dan seterusnya. Boleh? Okey. Ingat tak tadi? Hasil ini kita panggil apa kelas? Ya, ini dipanggil sebagai kuasa 3 sempurna ataupun perfect. Perfect. Sempurna ke perfect? Dalam bahasa Inggeris, perfect cube. Okey, boleh? Sebenarnya, kenapa cikgu buat cube kat kamu ni? Sebab dia logik je kelas. Math ni bukan tiba-tiba, kenapa aku kena terima benda ni? Tak logik langsung. Dia bukan macam tu. Dia sebenarnya logik je.
Apa maksud cikgu logik? Okey, contoh kat sini. Kamu tahu apa sisi dekat sini? Cube yang biasa kamu main tu kan? Cikgu sisi ni 3, sisi ni 3, sisi ni 3. So apa isi padu dia? Apa volume bagi cube ni? Kamu tahu volume tu adalah isi dalam ni. Isi bagi kepaduan dia. Betul? Isi dia. Jadi ada berapa? Jadi kamu tahu sebab tu kenapa 3 darab 3 darab 3. Kenapa 3 kuasa 3? Okey. So kita tahu volume adalah sisi darab lebar darab panjang darab tinggi, betul? Yang tu pun ada logiknya. Kenapa? Dia pun buat pembuktian. Okey, kalau dibuat bukti macam mana? Cuba testing dulu. Kalau satu je cube. Satu sisi okey, ni cube kamu. Okey. Kalau satu panjang, satu lebar, satu tinggi. Satu dan satu. Betul tak cube dia ada isi dia ada satu je? Betul cikgu. Kalau sisi ni ada 2, sini ada 2, sini ada 2. So berapa banyak isi dalam dia? Berapa banyak isi dalam dia? Jadi kamu ada Lego tak kat rumah? Kalau kamu ada Lego kat rumah, bolehlah try. Ambil, pinjam je Lego adik kamu tu. Ataupun Lego kamu. Okey. Masa cikgu ni, cikgu pinjam Lego anak cikgu. Okey. So sekarang cikgu nak buat 2 darab 2. Okey. Okey, cikgu. So cikgu buat macam ni. 2 lebar. Kan? Lepas tu 2 tinggi. Ni 1, 2. Dengan 2 panjang lebar. Panjang sini 2, lebar 2, tinggi 2. Tu. Boleh? So, berapa isi padu dalam dia? Cikgu pun kira. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 lah, 8. So, cikgu ada 8 inilah yang membentuk cube bagi 2 darab 2, bagi 2 darab 2. Ada 2 sisi. Boleh? Jadi logik tak? Sebab tu kenapa untuk cari volume mesti nombor tu didarab 3 kali. Kenapa kenapa kamu buat darab panjang, darab lebar, darab tinggi? Sebab ini adalah 3 dimensi. Dia ada panjang, lebar dengan tinggi. Boleh? So panjang, lebar dengan tinggi. So berapa tadi dia punya volume kelas isi padu? Bila 2 darab 2 darab 2, 2 darab 3 kali, kita akan dapat 8. Itulah volume cube dia. Sebab tu kita panggil 2 cube. Sebab bentuk dia akan jadi cube ataupun kuasa 3. Okey, sekarang cuba tengok untuk integer 3 pula. Integer 3 maksud cikgu apa? Sisi dia 3. So kat sini ada 3 kan? 1, 2, 3. So kat sini atas 1, 2, 3. Ni nampak ni. 1, 2, 3. Allah. Tangan cikgu ni berpeluh. Nanti kalau kamu ada ni, kamu testing kan. 1, 2, 3. Okay. So, cikgu kiralah berapa isi padu dalam ni. Berapa isi yang membentuk cube ni. So, dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. So 27 blok ini yang membentuk isi paduan bagi 3 darab 3 darab 3. So logiklah kenapa volume kita darab 3 kali. Boleh? Okey. So, cikgu nak kamu buat aktiviti penerokaan tu lah. So, kalau ini berapa dia punya, kalau cikgu buat 2 kuasa 3. So, kalau cikgu nak gambarkan dia dalam bentuk objek ataupun apa application ni cikgu? Inilah nak cari isi padu cube. Sebab 2 kuasa 3 bermaksud 2 darab 2 darab 2, which is dapatlah 8. 2 darab 2, 4. 4 kali 2, 8. Kalau 3 kuasa 3,
Ini kamu tahu, ini side dia 3. Ini side dia 1, 2, 3, 3 juga. 1, 2, 3, 3 juga. So, apa isi padu dia dalam ni? 3 darab 3. Which is berapa kelas? 20 tu 27. Ni 1, 2, 3, 4. Cikgu ni sisi dia 4. 1, 2, 3, 4. Sini pun 4. 1, 2, 3, 4. So, bila nak cari volume, apa dia? 4 kuasa 3, cikgu. Apa jawapan dia? 4 kuasa 3 ialah 64. So, ada 64 isi di dalam ni. Boleh? Okey, jadi kalau cikgu ada 125 isi dalam ni, berarti kat tingkat-tingkat ni, berapa sisi yang cikgu boleh hasilkan? So kamu tahu sisi dia, sini 5, sini 5 dan sini 5. Boleh? Jadi kalau cikgu nak 100, 100 ni boleh tak jadikan dalam bentuk cube? Kamu tahu tak boleh cikgu. Sebab sebab dia bukan 100 ni bukan kuasa 3 sempurna. Dia bukan kuasa perfect cube. Kenapa pula bukan perfect cube? Sebab dia tak ada sisi yang nombor bulat cikgu. Sisi dia bukan integer, sisi dia perpuluhan. Habis tu siapa yang sisi integer? 64, 125. Macam mana kamu tahu? Saya kuasakan 3 sahaja semua integer yang ada. 0, 1, 2 kuasa 3, 3 kuasa 3. Inilah nombor yang terhasil. Jadi inilah nombor perfect cube ataupun kuasa 3 sempurna. Macam mana kita nak tahu tadi? Buat apa kelas? Macam mana kamu nak tahu itu adalah kuasa 3 sempurna? Hasil apa? Hasil apa? Macam mana nak tahu dia adalah kuasa 3 sempurna? Hasil darab integer. Hasil darab integer. Hasil darab 3 kali integer . Dia adalah yang ni. Ni. Apa ni? Kencan dapat 1. 1 kuasa 3 kan? Jadi maksudnya apa? Hasil darab integer sebanyak 3 kali. Jadi, bila hasil darab integer sebanyak 3, apa tu integer? 0, 1, 2, 3, 4. Bila cikgu darab 3 kali, darab 3 kali, darab 3 kali nombor ni, nombor yang terhasil itu, hasil itu, itulah kita panggil sebagai perfect cube. Boleh? Okey. Logik je kan? Okey, habis dah isi 1. Boleh kelas? Okey, good. So, AC1 cikgu dah habis sampai sini. Nanti cikgu akan bagi kamu latihan live worksheet tu. Soalan cikgu senang je. Cari square. Yang mana satu kuasa 2 sempurna. Okey, kita jumpa lagi untuk AC2 dan AC3. Sekejap lagi cikgu share link untuk kuasa 2 dan AC2 dan AC3 ya. Okey, Assalamualaikum.